Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran di rumah, pelajaran jinayat tahun 6. Baik, sebelum kita teruskan pembelajaran kita hari ini, cikgu nak highlight semula dari isi kandungan kitab jinayat tahun 6 yang kita semua maklum. Kitab tahun 6 jinayat adalah kitab baru. Jadi untuk pelajaran 1 adalah sambung daripada pelajaran tahun 5 tahun lepas. Kita masuk pada tajuk menceroboh atau atau asyal. Alhamdulillah, sepanjang permulaan PDPR yang saya mengajar kamu, kita hari ini telah akan masuk ke tajuk dua tajuk terakhir, iaitu kesan buruk pencerobohan dan hikmah meninggalkan asyal atau pencerobohan. Jadi cikgu harap pelajaran yang lalu, kalau ada yang tak faham, boleh tanya dengan cikgu. Jadi setakat ni kita telah faham apa itu pengertian menceroboh, dalil kewajipan menentang pencerobohan, 1.3 jenis-jenis pencerobohan dan contohnya, 1.4 cara menghadapi pencerobohan, 1.5 pencerobohan yang dilakukan oleh binatang, 1.6 kesan buruk pencerobohan, 1.7 hikmah meninggalkan pencerobohan. Sebelum kita mulakan sambungan pembelajaran, cikgu nak refresh balik semula maksud menceroboh ini asyal dari segi bahasa. Semua orang dah maklum pada pelajaran pertama kita dah buat latihan apa itu asyal dari segi bahasa, iaitu menceroboh, mencabul atau melampaui batas. Manakala pengertian menceroboh dari segi istilah pula ialah melakukan pencerobohan atau pencabulan terhadap seseorang sehingga boleh memberi kesan kepada diri, kehormatan dan hartanya. Ini dari segi istilah. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis pencerobohan ataupun asyal. Ada 3 jenis pencerobohan, iaitu pencerobohan terhadap diri, kedua pencerobohan terhadap kehormatan, yang ketiga pencerobohan terhadap harta. Jadi ini adalah asas apa itu asyal. Semua orang kena maklum dan kena hafal pengertian asyal dan jenis-jenis asyal. Selepas itu kita dah mula masuk pada tajuk bila kita wajib menentang pencerobohan, bila kita harus menentang pencerobohan, macam mana kita nak berhadapan dengan pencerobohan kehormatan, macam mana kita nak step-step atau langkah-langkah untuk menentang pencerobohan yang dilakukan oleh orang Islam. Minggu lepas kita dah belajar. Jadi hari ini kita akan terus masuk kepada tajuk second last, iaitu kesan buruk menceroboh. Baik, untuk pelajaran hari ini, kita sama-sama buka kitab muka surat 6, kesan buruk pencerobohan. Dalam kitab ada 8, kita akan huraikan satu persatu. Baik, kesan buruk pencerobohan yang pertama. Yang pertama ialah harta yang dimiliki tidak berkat. Contoh kalau kita dapat harta hasil daripada kita merompak atau menceroboh atau merampas harta orang, harta ni tak akan diberkati oleh Allah Ta'ala lah. Kita maklum bahawa setiap benda yang kita nak dapat harta tu biarlah dari sumber yang halal. Jadi kalau kita gunakan sumber yang haram, dah tentulah kita tak berkat, hidup pun tak tenang. Yang kedua, kesan buruk kita tidak dihormati. Orang yang ada PL suka menceroboh, sama ada menceroboh harta diri atau kehormatan ni, tentulah dia tak akan dihormati. Dia bukan orang yang jenis orang yang baik. Dan biasanya lah bila seorang itu melakukan pencerobohan ini, dia akan disisih oleh masyarakat. Kesan dia kadang-kadang bila dia dah keluar daripada penjara pun, dia dah dapat hukuman pun, kadang-kadang orang akan sisih dia sebab kesan daripada perangai dia membuat pencerobohan. Seterusnya, yang keempat, kesan buruk pencerobohan ialah malas untuk bekerja. Orang kalau nak cepat kaya kan, dia nak jalan mudah, dia rampas je harta orang. Orang ni selalunya memang malas nak kerja. Kita boleh tengok sikap orang yang malas kerja ni, kadang-kadang dia ambil mudah aja semua. Cakap tak apa, tak payah kerja pun. Malas aku nak kerja, esok-esok kau jumpa orang punya
orang punya apa yang boleh dirampas atau orang boleh ambil, dia ambil je terus. Jadi ini kesan buruk yang sangat boleh membawa kepada pencerobohan yang berlaku kerana malas. Yang kedua, yang seterusnya ialah hilang rasa kepercayaan dalam masyarakat. Dah tentulah, walaupun kita dah, orang kata dah keluar penjara pun, tapi bila kita dulu apa kesalahan orang tu akan dipandang serong dan masyarakat tak percaya. Contohnya orang tu selalu keluar masuk penjara kerana merampas atau merogol contohnya kan. Jadi orang semua takut nak biarkan nampak perogol baru keluar hospital lah, keluar penjara, jadi takut nak biarkan anak-anak mereka dekat-dekat kan. Jadi hilang rasa percaya. Yang seterusnya ialah ekonomi negara menjadi lemah. Ini apabila contohnya sesebuah negara tu mengamalkan satu, orang kata, korupsi ataupun rasuah. Rasuah ni sebenarnya pencerobohan harta, salah satu daripada pencerobohan harta yang dilakukan secara senyap. Jadi bila negara-negara mengamalkan korupsi ni atau rasuah ni, dia adalah salah satu daripada pencerobohan harta. Negara ni sebenarnya akan mundur, akan lemah. Bila semua orang kata tak payah kerja, nanti bagi je kat orang ni, nanti boleh dapat. Jadi ini semua akan menjadikan ekonomi negara itu lemah. Baik, dua lagi kesan buruk pencerobohan pada negara ialah apabila sebuah negara tu tak dipercayai. Orang kurang yakin dengan sesebuah negara tu kerana mengamalkan pencerobohan atau mengambil hak orang. Pelabur asing tak berminat untuk melabur. Kalau ada sebuah negara yang dia punya rating jenayah atau rating pencerobohan ni tinggi, biasanya pelabur asing tak berani nak melabur dalam negara tersebut. Risikonya terlalu tinggi. Dan yang terakhir, kekayaan negara akan dikuasai oleh golongan tertentu. Bila pencerobohan ini dilakukan secara berleluasa tanpa ada kawalan, sehingga kan pembesar-pembesar ataupun pemerintah yang melakukan pencerobohan. Jadi kekayaan, walaupun kaya negara tu, dia hanya dikuasai oleh golongan tertentu saja. Contoh-contoh negara yang kalau orang miskin, dia miskin sangat-sangat sampai tidur dalam bawah jembatan, tak ada rumah. Tapi kalau yang kaya tu terlalu kaya. Macam selalu kita tengok contoh lah dalam cerita Hindustan. Kalau dekat India, kalau yang kaya tu, rumah dia, tangga berpusing-pusing kat dalam, taman lah macam istana. Tapi yang miskin, merempat, tak ada rumah, duduk kat tempat sampah, duduk bawah jembatan. Jadi jurang tu menyebabkan negara tu sebenarnya adalah negara yang mundur. Kerana kayanya dikuasai oleh golongan tertentu saja, tak dinikmati oleh semua rakyat. Baik, tajuk kita yang terakhir ialah hikmah meninggalkan ausial. Tadi kita tengok kesan buruk bila kita buat ausial, dan sekarang apa akan kita dapat di sebaliknya. Apa akan kita dapat sekiranya jenayah ausial ni dapat ditinggalkan, tak berlaku. Apa kesannya? Yang pertama, pada diri kita. Kita akan terpelihara dari tindakan liar sama ada dengan tujuan membunuh atau mencederakan. Yang kedua, maruah diri terjaga dan terbela dari pemerkosaan, rogol dan sebarang perlakuan sumbang yang lain. Tak ada orang berniat jahat untuk menjatuhkan maruah. Yang ketiga, berkait dengan pencerobohan kehormatan, iaitu nasab keturunan terjaga dan terpelihara. Nasab keturunan ni ialah contoh bila berlaku satu jenayah rogol, seorang perempuan tu tiba-tiba mengandung. Anak yang dalam kandungan itu tak tentu keturunannya, anak siapa. Jadi nasab keturunan tu tak terpelihara, tak bersih. Anak siapa-siapa, orang kata anak haram lah. Jadi bila tak berlaku semua ni, dapat dibendung, nasab keturunan akan dapat terpelihara. Yang keempat, hak-hak berkaitan pemilikan harta dapat dijaga. Contohnya kalau kita ada harta tu kita punya, jadi kita jaga harta masing-masing dan orang tak ada nak ceroboh harta kita. Harta kita, harta dia. Jadi masing-masing ada hak mutlak masing-masing. Yang kelima, mengelakkan permusuhan dan persengketaan sesama manusia. Bila tidak berlaku jenayah, contohnya pada diri, tak ada orang gaduh-gaduh, tumbuk-tumbuk dengan tujuan mencederakan atau membunuh.
dapatlah kita hikmah kerana meninggalkan pencerobohan ini. Dan yang terakhir, kita semua akan hidup dalam keadaan aman dan tenteram tanpa bimbang akan sebarang pencerobohan. Kalau tak berlaku ni semua dalam dunia ni, alhamdulillah. Tapi sekarang kita kena jaga-jaga. Di mana-mana pun ada bahaya, tak boleh percayakan orang. Kita kena elakkan benda ni semua supaya na'udzubillah jangan berlaku pada kita. Baik anak-anak, saya rasa sampai situ saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kalau cikgu ada kesempatan nanti cikgu akan siapkan kuis seperti minggu lepas dan kita akan fokus pada tajuk pada hari ini dan cikgu harap semua telah faham. Jika ada yang tak faham boleh rujuk pada cikgu, tanya sebarang pertanyaan, kita boleh sama-sama bincang dan discuss. Biasalah kalau tak bertemu mata ni kita belajar macam cikgu lah sekarang cakap sorang-sorang aja kan. Jadi tak ada respon. Kalau saya buat Google Meet kadang-kadang tak ada yang nak bertanya, semua diam aja. Okey, jadi kita jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.